Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hopefully you always gonna think of health. So insyaAllah hari ini kita akan masuk pada topik yang baru, iaitu grammar, verb and adverb. Suara sebelum tu, suara teacher okay tak? Clear tak suara? Okay, alright. Okay, so kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu verb dan juga adverb. Okay, alright. So for today's lesson, here are the content that we will learn. Okay, the first one, what is verb? What is the meaning by verb? And then types of verbs, and then adverb, and the last one, types of adverbs. So basically, sebenarnya untuk pembelajaran hari ini, dia dua topik, tetapi kita gabungkan sebab dia berkait. Okay. Alright. So kita akan tengok dulu. Okay. What is verb? What is the meaning by verb? Okay. Basically, verb is used to describe an action and experience. For example, play, watch, fly, kick, etc. Which means kalau bahasa mudahnya perbuatan lah. Kalau bahasa Melayunya adalah kata kerja. Itu adalah verb. Apa-apa saja. Contoh, kick, punch, jump, fly. Itu semua dikategorikan sebagai verb. Okay? Nak buat ayat yang sempurna, nak buat ayat yang lengkap, perlu ada kata kerja. So kita sebelum ni kita dah belajar noun dan juga pronoun. Itu adalah noun dengan pronoun. Noun itu terbahagi kepada 4, iaitu people, animal, places dan juga thing. Contoh kalau kita nak buat ayat kan, kucing. Kucing. Adakah itu ayat yang sempurna? Kucing. Kita tak tahu perbuatan dia itu apa. So tak boleh. Ayat yang lengkap, ayat yang simple, kurang-kurang dia mesti ada noun. Dia mesti ada kata kerja, dia mesti ada objek. Contoh, ayat yang lengkap. The cat eat the fish. The cat eats the fish. Itu menunjukkan struktur ayat yang sempurna. So kita tahu apa yang kucing tu buat. Contoh Alright, so kita akan tengok seterusnya. Okay, verb, kata kerja. Verb singular plural. Singular plural. Okey. Penggunaan dia ni berbeza. Okey, contoh singular ni adalah untuk noun yang seorang, seorang ataupun untuk seorang lah. Okey, seorang ataupun satu tempat ataupun satu benda. Okey, contoh kalau kita boleh tengok dekat sini, we should have s, es or ies. Bergantung kepada verb itu. Okay, contoh kalau kita tengok kids, kita ada penambahan s di belakang. Jumps, catch, teach, flies, price. Semuanya kalau awak tengok ada penambahan s, which mean sekiranya untuk seorang awak perlu tambah s. Contoh, Abu kicks the ball. Kenapa kita perlu tambah s? Sebab Abu itu dikategorikan sebagai singular, which is seorang je. Okey, contoh yang seterusnya. The dog jumps over the fence. The dog itu menunjukkan seekor anjing. So seekor anjing dikategorikan sebagai singular, which is awak perlu tambah s pada verb itu. Okay, tetapi awak kena ingat, okay, there are special case di mana untuk I dengan you, I saya, you awak. Walaupun dia adalah singular, tetapi awak tidak perlu tambah s pada verb. Contoh, ayat yang simple kan? Contoh, I love you. I love you. Love tu ada s ke tak? Ada kan? Yes, special case. Dia akan jadi I love you. Dia tak akan jadi I love you. No, salah. Okay. Contoh macam
You miss your mother. You miss your mother. You itu walaupun dia singular, walaupun dia satu, tetapi kita tak akan tambah S pada miss itu. You misses your mother. No. Itu adalah struktur ayat yang salah. So, awak kena ingat, untuk singular, awak perlu tambah S pada kata kerja iaitu verb. Dan special case hanya pada I dengan you, awak tak boleh tambah S. I love you. I miss you. So, awak tak boleh tambah S pada verb. Itu Okay. So, seterusnya kita akan tengok pula kepada plural. Okay, plural ini adalah lebih daripada satu. Boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi banyak, kan? Tak terkira. So, dekat sini, no need to add S, ES or IES. Tak perlu tambah. Apa yang maksud tak perlu tambah tu? Contoh, Abu and Ani. Contoh dua orang kan? So, kita masuk dalam plural. Abu and Ani kick the ball. So, tak ada S. Okay? Okay, contoh lagi. Ali and his friend jump over the bench. Contoh. Okay, so kita tak tambah S. Sebab apa? Ali and his friend itu dah termasuk dalam kategori plural. Okay. Alright, seterusnya. Catch, teach, like, write. Semua kalau awak tengok dekat sini, dia ada apa-apa penambahan S, ES ataupun IES. Sebab apa? Sebab kita menggunakan subjek ataupun kalau bahasa mudahnya, pembuat itu adalah lebih daripada satu. Okay? Alright. So, untuk singular plural, penggunaan dia boleh faham tak konsep dia? Boleh Okay. Alright. Seterusnya. Okay, kita dah selesai untuk what is verb. Kita dah kenal pasti apa itu verb. And then kita akan tengok pula kepada contoh jenis-jenis kata kerja. Okay, type of verb terbagi kepada dua iaitu action verb and also non-action verb. Okay. Okay, let's see. What is the meaning by action verb and also non-action verb? Okay, there are two types of verbs which is known as action verb and non-action verb. Okay, action verb ni basically kita tahulah action verb ni perbuatan, tingkah laku, apa yang kita buat. Contoh, macam tadi kan kita bagi contoh run, jump, climb, shout and many more. Banyak. Kalau kita nak cakap pasal perbuatan ni, daripada kita bangun tidur sampailah tertidur, itu semua adalah perbuatan. Kita bercakap, kita mengajar, kita menulis, kita membaca, kita mandi. Itu semua adalah termasuk dalam action verb, perbuatan. Okay? Manakala untuk non-action verb, awak perlu ingat dalam kepala hanya ada 5 sahaja non-action verb. Okay? Iaitu am, is, are, was, were. Contoh ayat. I am student. I am student. Am itu adalah verb. Verb. Okay, non-action verb. Okay, seterusnya contoh. Ali is student. Okay, seterusnya. Ali and Abu are students. Okay, so apa beza? Kita tengok beza antara ketiga ni dulu. Am, is, are. Beza dia apa? Am ini basically untuk kegunaan I saja. Contoh kalau kita nak kenalkan diri kita kan. I am Huda. Kita takkan guna I is Huda. Okay, I am Huda. Am tu specifically untuk kegunaan I. Okay, manakala untuk is adalah untuk singular. Contoh, Ani is student. Kenapa kita guna is? Sebab Ani itu adalah singular. Okay, manakala untuk are, contoh, Abu and Ali are students. Okay, so itu adalah beza am, is, are. Okay, bila pula kita nak guna was dengan were? Was dengan were ini, okay, bezanya adalah, okay, am, is, are adalah present tense. Untuk was, were ini adalah untuk past tense. Benda yang dah lepas. Contoh, was. Ani was a student. Maksud dia kat sini, Ani
pernah menjadi student. So maksudnya which means sekarang ni dia bukan student lagi. Ani was. Okay. Was ini untuk singular, manakala untuk were ini adalah plural. Okay. Untuk plural. Contoh, Ani and Abu were students. Ani and Abu pernah jadi murid, pernah jadi pelajar. Which means sekarang dah tak jadi dah. Okay. So boleh beza antara am is are dengan was were? Boleh? Okay ke? Alright. Yeah. Okay. Ada soalan sebelum teacher nak proceed? Ada? Kalau ada, awak tanya je dekat ni, dekat ruangan chat, nanti teacher akan baca, teacher akan jawab insyaAllah. Okay, so setakat ni tak ada, so teacher akan proceed dengan contoh. Okay, examples. For example, number 1, Jungkook sang a love song. Okay, first sentence, which is Jungkook sang a love song. Okay, the word sang describe what Jungkook. So maksudnya sang itu menunjukkan itu adalah verb, kata kerja. Kenapa kita tak guna, kenapa kita guna sang? Sang itu menunjukkan past tense, benda yang dah lepas. So maksudnya Jungkook telah menyanyi lagu cinta, which is sekarang dah tak nyanyi dah. Okay, sang. Okay, manakala untuk ayat yang seterusnya, the monkeys eat the banana. Okay, monkeys. Bila kita tambah s pada noun itu, okay, monyet-monyet, which is dia plural lah. So bila plural, kita tak perlu tambah s pada verb. Kan? Dia kontra kan? So dia akan jadi the monkeys eat the banana. Okay? Which is whereas the verb eat describe what the monkey did. Okay. Dia nak menceritakan tentang perbuatan monyet-monyet tersebut. Okay. So boleh faham ke setakat ni untuk ni? Contoh kalau teacher tak guna past tense, teacher nak guna present untuk ayat yang pertama ni. Jungkook sings. Apa jawapan dia? Jungkook sing or sings a love song, which is the answer? Yes, sings. Okay, good. Sebab apa? Jungkook itu seorang. So bila seorang, kita perlu tambah s pada kata kerja, iaitu verb. Okay, boleh faham InsyaAllah senang je. Okay, so kita dah selesai pada bahagian verb. And then kita akan tengok adverb pula. Okay, what is the meaning by adverb? Okay, adverb is a word that describes a verb, an adjective, or another word, or another adverb. Okay, for example, Amir kicks the ball strongly. So strongly itu dikategorikan sebagai adverb. Amir kicks the ball slowly, which is slowly itu adalah adverb. Okay, sekiranya dia nak kalau bahasa mudahnya, penggunaan adverb ni adalah untuk menceritakan lebih detail tentang perbuatan awak tu. Contoh kan, Amir kicks the ball. Okay, ayat yang simple. Amir kicks the ball. Amir sepak bola. Kita tahu tak perlahan ke ataupun kuat? Kita takkan tahu. So, itu adalah function adverb di mana dia nak menceritakan lebih detail perbuatan dia. Contoh dia jadi, Amir kicks the ball strongly. Amir menyepak bola tersebut dengan kuat. So dengan kuat itu adalah adverb. So dia nak cerita lebih detail keadaan tu. Okay. Amir kicks the ball slowly. Dengan perlahan. So dengan perlahan itu adalah adverb. Okay. Alright. So kita akan tengok contoh. Okay. Contoh ataupun jenis-jenis adverb, which is jenis-jenis adverb ni terbahagi kepada 5. Okay, kita akan tengok satu persatu. Okay, the first one, adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of degree, and the last one, adverbs of frequency. Okay, apa maksud ni? Alright, so kita akan tengok satu persatu. Okay, so the first one, adverbs of manner. Okay, an adverb of manner tells us how an action happens.
Contoh kita boleh tengok macam tadi lah. Amir hit the ball slowly. So dia nak ceritakan how action happens. Okay. Then it is placed mostly at the end of the sentence or phrases. Kebiasaannya dia akan terletak di belakang ayat. Kalau tengok tadi kan, Amir hit the ball slowly. So slowly adverb itu berada di belakang ayat. Dia takkan jadi depan ayat. Contoh, slowly Amir hit the ball. No, salah. Kebiasaannya adverb of manner dia akan berada di belakang ayat. Okay. And the last one, it comes after the verb. Kebiasaannya dia akan berada selepas kata kerja lah. Okay. Okay, kita akan tengok contoh-contoh dia. Okay, examples. Jadi, first example adalah slowly and strongly. Okay, so loudly, carefully, gracefully, neatly, and many more. Sebenarnya banyak lagi. Cuma ni antara contoh-contoh dia lah. Kalau awak perasan, kebiasaannya adverb of manner ni, belakang dia mesti ada penambahan ly. Gracefully, loudly, carefully. Okay. For example, she has the habit of doing her work neatly. Okay, dia berada di belakang ayat kebiasaan ini. Okay. And remember, usually place after the main verb or after the object. Okay. So kebiasaannya, okay, kalau kita tengok kat sini kan, dia terletak selepas objek. So dalam ayat ni, her verb itu adalah objek. So adverb akan berada selepas objek tersebut. Okay. Okay, untuk seterusnya should not be put between the verb and the object. Okay, what is the meaning by this statement? Okay, di mana ni adverb ni tidak boleh berada di tengah-tengah. Okay, contoh kalau kita tengok he ate hungrily the cake. So tak boleh duduk tengah-tengah. Ate itu adalah verb, cake itu adalah objek. So dia tak boleh duduk dekat tengah-tengah. He ate hungrily the cake. So salah. Dia tak boleh duduk tengah-tengah. Which is ayat yang sebetulnya perlu berada di belakang. Adverb perlu berada di belakang. Contoh, he ate the cake hungrily. Itu baru ayat yang tepat. Okay, boleh faham Bunyi dia seakan-akan yang atas ni, yang teacher pangkal kan. He ate hungrily the cake. Tapi struktur ayat itu salah. Okay, so hati-hati. Alright, seterusnya kita akan tengok pula kepada adverbs of time. Bila cakap pasal masa, which is masa lah kan. Time tu masa lah. Okay, an adverb of time tells us when something happen. Bila benda tu berlaku. It is placed mostly at the beginning or end of sentence. Okay, berbeza dengan adverb of manner. Adverb of manner kebiasaannya berada di belakang ayat. Tetapi untuk adverbs of time, dia boleh jadi di depan ataupun di belakang ayat. Okay, contoh, examples. Now, late, early, instantly, presently, recently, and many more. Okay, itu antara contoh adverbs of manner. Okay, contoh ayat dia, it is raining heavily now. Now itu menunjukkan adverbs of time. Ataupun macam yang teacher mention tadi, sekiranya awak nak letak di depan ayat, boleh juga. Now it is raining heavily. Boleh, tak ada masalah. Untuk adverbs of time ni tak ada masalah nak duduk depan ke belakang. Berbeza dengan yang tadi, adverbs of manner perlu berada di belakang ayat. Okay. So lagi satu, awak boleh tengok sebenarnya dalam ayat ni ada adverb apa lagi selain daripada adverbs of time. Ada apa lagi? Cuba komen. Ataupun buka mic. Apa dia? Adverb of manner kan? Mana? Adverb of manner. Okay. Kita dah bagi hint adverb of manner tu. So yang mana adverb of manner dalam ayat ni? Cuba komen, tak tengok betul ke tak? Kebiasaannya, okay, hint. Yes, betul, heavily. Kebiasaannya adverbs of manner ni, belakang dia mesti tambah ly.
Okay, good. Bagus. Okay. So, seterusnya kita akan tengok adverbs of frequency. Okay. Frequency maksudnya adalah kekerapan. Okay. And an adverb of frequency tells us how often an action happens. Berapa kerap suatu benda tu berlaku. Okay. It is placed before the verb except the verb to be. Dia akan terletak sebelum kata kerja, verb, kecuali verb to be. Okay, verb to be ini apa dia? Verb to be ni sebenarnya sama dengan non-action verb, which is 5 benda tadi, iaitu am, is, are, was, were. Okay, so kita akan tengok contoh dia, examples. Never, seldom, always, regularly, usually, frequently, hardly, occasionally. Okay, so kita akan tengok ayat dia. We seldom go to the club these days. So kebiasaannya dia akan berada sebelum verb. Kan dia cakap it is placed before the verb. Dia akan terletak sebelum verb. Verb dekat sini adalah go, pergi. Contoh ayat yang kita biasa guna kan, always. I always go to school with my friend. I always go to school with my friends. So always itu terletak sebelum go. Go itu adalah verb. Okay, so I always go to school with my friend. Dia perlu berada sebelum kata kerja. Okay, itu adalah adverb of frequency. Frequency kerapalah. Never maksudnya tak pernah, seldom jarang-jarang, always selalu, regularly dengan kerap, usually kebiasaannya. So maksudnya perkataan ini menunjukkan kekerapan. Benda tu bukan berlaku sekali sahaja. Benda tu berlaku secara berulang-ulang. So hari ni dah selesai, mungkin esok atau lusa benda tu akan jadi lagi. So itu yang dimaksudkan sebagai frekuensi kekerapan. Dia tak stop di situ saja. Okay. Right, seterusnya adverbs of place. Place 4. It tells us where something is going or coming from. Dia menunjukkan di mana suatu benda tu pergi ke arah mana ataupun datang dari arah mana. So itu adalah place. Dia nak menunjukkan location satu benda tu. Okay, seterusnya it is placed mostly at the end of the sentence. Okay, yang ini pun kebiasaannya berada di hujung ayat lah untuk adverbs of places ni. It indicates movement. Ia menyatakan tentang pergerakan, menentukan tentang pergerakan, movement. Okay, contoh. Here, there, everywhere, somewhere, nowhere, near, far. Okay, contoh ayat. There is rubbish everywhere on the street. Okay. There is rubbish. Kebiasaannya dia akan berada selepas objek. Okay. So rubbish itu adalah objek. So dia akan berada di sinilah. There is rubbish everywhere on the street. Ataupun kita boleh juga buat ayat there is rubbish on the street everywhere. Boleh juga at the end, betul-betul hujung. Sama ada selepas objek ataupun hujung ayat. Okay. There is rubbish everywhere on the street. So everywhere itu menunjukkan adverbs of place. Kalau awak tidak menggunakan adverbs, there is rubbish on the street. Okay, terdapat sampah atas jalan. Kalau kita tak guna adverb of place, kita tak tahu everywhere, mana-mana kan. So penggunaan adverbs ni adalah untuk menceritakan lebih detail tentang sesuatu kejadian ataupun situasi tersebut. Okay. Alright, seterusnya. Okay, this is the last one. Okay, types of adverbs. Adverbs of degree. An adverb of degree tells us how much or to what extent the intensity of something is. It is usually placed after the verb, adjective, or adverb in the sentence. It modifies the verb, adjective, or adverbs. Okay, contoh. Apa dimaksudkan dengan adverb of degree ni? Okay, contoh ayat kita kan. I absolutely agree with the girl. Saya betul-betul, saya sungguh-sungguh bersetuju dengan perempuan tersebut.
So, penggunaan adverb of degree ni nak menunjukkan dia tu sangat-sangat bersetuju. Ataupun, I completely agree with the girl. Maksudnya sungguh-sungguh. Dia nak menunjukkan bahawa firm diri dia tu memang sungguh-sungguh setuju dengan statement perempuan tu. Itu adalah kegunaan adverbs of degree. Okay. Ataupun banyak lagi contoh yang boleh tengok dekat sini. Completely, thoroughly, certainly, definitely, surely, absolutely, very, to, really. Contoh, I love you. Simple. Kalau kita nak cakap betul-betul sayang cinta kan, I really love you. Itu kegunaan adverbs of degree. Nak menunjukkan sungguh-sungguh. I really love you. Okay? So, ini adalah contoh-contoh untuk adverbs of manner. Okay? So, I think that's all. That's all. Ada soalan? Teacher buka soalan. Kita akan ke Q&A. Mana yang tak faham? Boleh? Teacher, Boleh ke? saya ada soalan. Okay. Kalau yang adverse of degree tu dia berada kat mana? Lepas nouns ke? Lepas noun. Okay, thank you. Okay, kebiasaannya dia akan berada betul-betul selepas noun ataupun pronoun. Okay, contoh macam ni lah kita boleh tengok I. I itu adalah pronoun. So lepas pronoun dia akan gunakan adverbs of degree. Okay. Macam tu lah. So dia takkan jadilah I agree absolutely with the girl. No, salah. Dia terus selepas noun ataupun pronoun dia akan terus menggunakan adverb of degree tersebut. Contoh apa kita nak cuba buka ayat. Okay, contoh I feel happy. I feel happy. So kebiasaan ni kalau tengok kat sini kan, it is usually placed after the verb. Perasaan, rasa itu adalah kata kerja. I feel happy. So dia akan jadi I feel very happy. Dia bergantung kepada ayat lah. Okay, bergantung kepada ayat juga. Dia takkan jadi I very feel happy. No. Okay. Dia akan selesaikan dulu after the verb, selepas verb. Lepas tu baru kita akan guna adverbs of manner. Dan kebiasaannya kan, apa lagi satu kan, penggunaan untuk to ni, kebiasaannya dia akan berada di belakang hujung ayat. Sebab tu teacher cakap sebenarnya dia bergantung pada ayat. Contoh kan, ayat mudahnya. I love you too. I love you too. So dia tak akan berada I too love you. Dia bergantung kepada ayat lah. Kalau untuk tu, dia akan berada di hujung. Okay, dia akan berada di hujung. Apa ya? Contoh apa dia? Kebiasaannya, completely, thoroughly, certainly yang memiliki ini, boleh letak selepas noun ataupun pronoun lah. Okay. Okay, ada lagi soalan? Boleh ke? Jana boleh faham tak? Yang lain okey. Okay. Ada soalan? Okey. Sebenarnya teacher nak buat resist. Kita trial and error Okey, kalau tak jadi tu kita akan backup latihan lain lah. Okey, lagi satu sambil tunggu tu kan, awak boleh lah kumpul dulu soalan yang awak tak faham kan. Nanti teacher akan jawab lah.
Okay, so untuk quizzes kan, teacher nak awak buka quizzes, lepas tu masukkan kod. Ni nampak kan? 105, 405. Bagi link. Okay, okay. Syed dah masuk dah. Oh, okay. Scores are awarded to early joiners. Siapa yang masuk awal tu yang dapat bonus 600. Maka. Okay, Syed dah masuk. Okay, waiting for another students. Okay, Pak Ika, Fadli, Nabila, Syada, Zahira, Farid, Saiful, Aini, Najiha, Hafizul Haddad. Okay, gabung. Okay, yang ni Najiha Hafizul Haddad ni kena full mark ni. Tiga kepala ni. Satu ekor ni. Ada lagi ke yang okay, dan Khaira, Jannah. Ada lagi ke? Kalau tak ada kita boleh kan? Boleh tak cari orang? Oh. Okay, Ali, Puan. Kita ada 14 betul. Okay, Anas. 50. 50. Siapa yang ni ngantuk ni? Sleepy. Yang belum 15, so 17 kot. Sebab ni yang gabung. Yang juga Hafizul Haddad. Semua dah boleh masuk ke? Ada yang belum lagi. Boleh tak? Hantar di WhatsApp. Alamak. Boleh ke? Sekejap tenang-tenang dulu. Bila you refresh balik, baca balik nota-nota tu sebelum nak jawab soalan quizzes ni. Tengok-tengok dulu. Jenis adverbs ada berapa, macam mana penggunaan dia. Ni spam ni. Let's go. Okay, sabar lagi, sabar. Sabar. Okay, kita 9.49 kan? 9.50 kita akan start. Ayo. Teacher kira semua dah boleh masuk kan? Belum? Dah. Kalau 19, maksudnya lagi 2 orang lah belum masuknya. Sebab tolak minggu tapi dia ada tu. Oh, Mio? Okay, Mio last. Sekejap kita check sikit. Hasilnya macam ada seorang lebih Macam mana? seorang ada lebih. Oh, ya ke? So maksudnya dah boleh start lah ni. Okay. Sekejap check balik. Okay, kejap. Sani. Sabar Farid. Sabar. Sikit lagi. Ya, okay, tak apalah, kita mulalah. Okay, so kita mulakan lah. Soleha belum masuk? Soleha okey ke? Belum. Soleha kot last. Ya. Dari Lizil Amali dah ada. Dah ada.
Oh, kalian boleh tekan tu tak? Ini dia. Sebab once teacher dah start the quiz, awak tak boleh masuk dalam. Okay, kita mulakan lah. Ini tak apa. Kalau mana yang tak boleh masuk tu, awak boleh tengok dekat dalam screen ni. Sambil jawab dalam kelas tu. Okay, kita mulakan insyaAllah. Okay. So, kita ada 16, 18 lah peserta. Ayo, Faika, Fadli, cuba nampak ni. Hati-hati, tengok betul-betul. Soalan tu. Esok kita ada lebih kurang 20 soalan. So, kita pula. Which adverbs tells where? Tempat ataupun location. Which adverbs tells how? Bagaimana? Kita tengok when. Identify the adverbs. Mr. Humphrey most likely gave announcement about agreements. So most belum banyak yang soalan 20. Sepatutnya teacher sebutkan satu soalan je. Okay, so top one sekarang ni adalah Sayyid. Sayyid. Dalam daerah start. Okay, so lebih kurang dalam pukul, sebenarnya kalau boleh teacher nak tengok one by one soalan ni. Sebenarnya itulah select 20 soalan terlalu banyak kan. Okay. Dan lebih sikit sebab kita pun selamat kan. Okay, so teacher akan tamatkan kuis ni pada pukul 10 tepat. Okay, so awak ada masa lebih kurang 5 minit lagi lah untuk jawab 20 soalan ni.
Okay, so 3 minutes left. Okay, so Zahira dengan Syahid have already finished their quiz. Finish answering their quiz. Ikhwan, Fadli, Aini, Mio. Okay, so Baika, Nabila, Farid, Saiful, Najiha, Hafizul Haddad, Ana Syashai, Jannah, Khaira. Khaira, okey ke? Lag ke apa? Satu soalan ke? Okay, 2 minutes left. Ini lagi 4 orang. 5. Saya pun belum. 19. Alright, so sekarang pukul 10 tepat. So, Encik akan end the quiz. Okay. Kita akan tengok satu persatu lah. Yang mana yang menyumbang kepada banyak kesalahan yang which means awak tak faham lagi lah. Okay, tengok. Sure you want to end the quiz? Yes. Okay, so the third one is Mio, Syed, and the first one Zahira. Okay, good. So the first top one is Zahira. Okay, concentration. Okay, let's see. Okay. However, let's see what is the question that you didn't understand yet. Okay. Edward can describe. So let's see untuk ni.
Okay, tengok sini. Okay, adverb can describe work, adjective, and adverb itself. Contoh kalau kita work tadi kan, kata kerja, sepak. Sepak dengan kuat. So dengan kuat itu adalah adverbs. Okay, adjective tu kata sifat. Kita nak describe kata sifat tu dengan lebih detail. Dan lagi satu contoh adverb ni, contoh ayat. The rain is the raining is heavily now. Heavily itu adalah adverb. So now itu dia nak describe lebih detail berkenaan dengan adverb tu, kan? So adverb pun boleh describe juga. Okay, seterusnya. Excited. Okay. He excitedly laid the baby in the crib. Dia berhati-hati lah kan? Dia berhati-hati meletakkan baby tu dalam tempat baby tu. Excited pula teruja kan? Kena faham maksud juga lah. Okay, so when? Okay, so the adverb needs to tell when. When? Adverbs of time lah. So adverb of time, yesterday. Okay, so mostly betul. Wisely ni bukan adverb of time. Dia adalah adverb of manner. Okay. Seterusnya, Derek took his wagon. The adverb needs to tell where. Where itu adalah location. So bila kita cakap pasal location, which is outside. Okay. Later tu time, happily itu adalah manner. So kena hati-hati. Okay, which adverbs tell where? Tempat, location. So upstairs, atas tangga. Itu adalah location. Okay, which is kalau neatly, excitedly itu adalah adverb of manner, bukannya where, bukannya tempat. Untuk later itu adalah adverb of time, masa, when, bukan where. Okay, seterusnya how, bagaimana. So later itu adalah adverb of time, here itu adalah adverb of place, soon itu pun adalah adverb of time. Soon, tak lama lagi, macam tu. How, keadaan, bagaimana. So neatly dengan kemas. Dia kemas tu macam mana? Dia kemas tu betul-betul rapi, betul-betul kemas. So, neatly itu adalah bagaimana keadaan dia nak cerita. Okay, seterusnya untuk adverb of time, okay, when, masa, early lah. Kalau below itu adalah location, bawah. Accidentally itu adalah adverb of manner. Inside itu adalah location. So, sepatutnya bukan when itu adalah bila, time, masa. So early itu adalah awal. Okay, which adverbs tell to what extent? Contoh macam ni, dia nak cerita dia lah paling setuju. Contoh, I feel happy. So dia nak cakap betapa dia perasaan dia tu, dia akan cakap I feel very happy. So ini adalah contoh adverb of degree. Which is ada banyak lagi contoh tadi. Contoh macam to, thoroughly, absolutely. Itu termasuk dalam tells to what extent. Okay, what is the adverbs in the sentence? Okay, dalam ayat tu yang mana adverbs? Peter neatly wrote a shopping list. So kebiasaannya adverb of manner, kalau kita boleh nampak terus belakang kataan tu mesti ada L1. Okay, my dog always barks. So adverb itu menunjukkan kekerapan kan. Adverb of frequency iaitu always. Always itu adalah adverb. Kalau barks, menyalak, itu adalah perbuatan, itu adalah verb. Dia tak tanya verb, dia tanya adverb. So dog itu dikategorikan sebagai noun. Okay, my itu adalah possessive adjective. Okay. Seterusnya, the girls went upstairs to get their coats. So upstairs itu adalah adverb of place. So adverb of place which is upstairs lah. Kalau dia itu adalah pronoun, bukan adverb. When, pergi, telah pergi, itu adalah verb, kata kerja. Girls itu adalah noun, kata nama. So yang merah ni salah lah, salah sebab dia tanya adverb. Dia tanya adverb. Okay, soalan yang sama adverb. So mana ayat perkataan yang menunjukkan adverb? Iaitu early lah, menunjukkan adverb of time.
Okay, yang ni when telah pergi. So telah pergi bukan adverb, itu adalah perbuatan ataupun kata kerja ataupun verb. Bukan adverb. Okay, lagi adverbs, modify verbs, adjective or other adverb. They often tell when, how, where, or to what degree. Yes, true lah. When ini adalah adverb of time, how itu adverb of manner, where itu adalah adverb of place, to what degree itu adalah adverb of degree. Okay, adverb. Okay, adverb jawapan dia most. Most itu adalah adverb of degree, gladly itu adalah adverb of manner. Identify adverb often itu adalah adverb of frequency. Untuk quietly itu adalah adverb of manner. Okay, because she was tired, Cassie left early. So early itu adalah lebih awal. Contohnya awal. Dia beredar awal. So awal itu early itu adalah adverb of time. Kenapa tired itu salah? Tired itu bukan adverb. Okay, bukan adverb. Dia nak cakap dia penat. So dia penat itu adalah verb sepatutnya. Okay. So seterusnya, the angry dentist quickly peeled both rotten teeth. So quickly itu adalah adverb of manner. Betul, adverb of manner. Angry itu adalah emotion. Rotten, rosak, gigi yang rosak, gigi rosak. Rosak itu adalah adjective, bukan adverb. Okay. So adverb describe nouns and pronouns. Dia describe nouns and pronouns ke? False. Salah sebagainya. Dia bukan describe noun and pronoun, dia describe perbuatan dia. Contoh, saya sepak bola dengan kuat. So dia nak describe sepak bola itu dengan kuat. So bukan noun, bukan pronoun. Sepatutnya jawapan yang betul adalah dia describe verb, adverb and also adjective. Okay. And the last one, two. Okay. Most adverb end with ly. Yes. Kebiasaannya dia akan berakhir dengan ly lah. Beautifully, gracefully. My baby brother is sometimes too loud during the night. Okay, to itu adalah adverb of degree. Sometimes itu adalah adverb of frequency. Okay, so selain daripada itu, tak betul lah, salah lah. Okay, so basically sebenarnya 55%, which is separuh betul, separuh lagi masih macam sama-sama lagi lah, kan? So nanti teacher akan bagi latihan, okay, melalui quizzes, dan nanti awak akan practice lah, practice secara kendiri. Okay, so sebelum teacher dismiss, do you have any question regarding to our topic for today? Ada? So tak ada Okay, so teacher rasa itu saja untuk hari ini. So insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari dengan tajuk yang baru, grammar, iaitu subject verb agreement. So sebelum tu awak boleh cari tahu dululah maklumat apa yang dimaksudkan dengan subject verb agreement. Okay, so terima kasih, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.